Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon suara. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan muka kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Sahabat sahabiah yang dirahmati Allah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadap Ilahi di atas limpahan kurnia. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup, menjalani hidup-hidup kita, dan juga diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang terbesar, yang mana nikmat ini bukan semua makhluk yang dapat, bukan semua manusia dapat. Maka semoga dengan nikmat ini kita gunakan sebaiknya, tambah kefahaman kita. Semoga dengan itu kita bertambah istiqamah di atas jalan Allah. Sebelum tu, yang dihormati yang di-Ketua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Farhan Azhar, TWDP 1 Ustaz Aiman Syahmi, TWDP 2 Melangkap Raisah Ustazah Siti Syazah Nazwa, barisan AJGT, barisan pimpinan, ikhwah akhwat, sahabat sahabiah yang berada di Mesir maupun yang berada di Malaysia lah, dan para penonton lah. Ala kulli hal, semoga semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, dan di bawah lindungan Allah. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung tafakur kita pada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadhil Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan hari ini kita akan masuk tajuk baru, tajuk apa? Qaulus Sahabi, ataupun mazhab As-Sahabi. Baik, sahabat-sahabat yang Allah, tajuk ni tajuk yang ringkas lah. Dalam kitab ni dua suku musrat je. Jadi kita sekejap lah insyaAllah hari ni.
Dan sebarang persoalan nanti boleh tanyalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Ad-dalil at-tasi' madhhabus sahabi. Dalil yang ke-9, mazhab sahabi. Jadi kita dah masuk dari ke-9. Sebelum ni dari 8 syarat man qablana. Dan kita dah habis. Dan seterusnya mazhab sahabi ataupun dipanggil ataupun disebut juga sebagai qaulus sahabi ataupun juga disebut fatwa as-sahabi. Tiga-tiga sama lah. Cuma dalam perbahasan ulama' dari sudut pentakrifan dia ada mungkin ada perbezaan sikit. Kalau yang anda belajar tu dengan guru kami lah, beliau lebih bersetuju untuk menggunakan perkataan qaulus sahabi. Sebab apa? Sebab qaul ni dia lebih merujuk kepada perseorangan individu. Adapun kalau sebut mazhab, mazhab ni dia boleh merujuk juga kepada satu kolektif, satu kata-kata kolektif ataupun satu kelompok lah. Sedangkan kalau dalam kita masuk dalam perbahasan qaul sahabi ni atau mazhab sahabi ni, dia akan merujuk kepada pandangan seorang sahabat tu. Nanti kita masuk takrif dulu lah. Jadi as-sahabi iaitu kata inilah mufrad. Mufrad daripada jamaknya jamaknya apa? Sahabah. Ataupun daripada asalnya daripada as-suhbah. As-suhbah yang bermaksud mendampingi, mengiringi, melazimi dan sebagainya lah. Sebab tu sahabat ni kita faham adalah orang yang rapat dengan Nabi. Rapat macam mana? Maka kita perlu merujuk kepada takrif. Baik. Al-muradu bihi wa ara'ul ulama'i fi hujjatihi. Ni perbahasan kita lah, murad dan juga pendapat ulama tentang pemujahannya. Biasanya perbahasan qaul sahabi ni memang dari sudut usuliyin memang tak panjang lah. Macam dia panjang, boleh dipanjangkan, tapi cuma perbahasan basic ni tak panjang macam perbahasan dalam kitab-kitab ulum hadis. Jadi biasanya dia akan bincang pasal takrif, bincang pasal pandangan ulama, hujah-hujah setiap pandangan tu, kemudian tarjih. Situ je lah. Dan itu yang kita akan sentuh hari ni secara ringkas. Al-muradu bi madhhabi sahabi, apa yang dimasukkan dengan mazhab sahabat ni, yang dikendaki ialah wa majmu'ul ara'il ijtihadiyati wal fatawa al-fiqhiyati al-thabitah, iaitu himpunan pandangan-pandangan ijtihad, pandangan-pandangan ijtihad dan juga fatwa-fatwa fiqh yang sabit an wahidin minas sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mana pandangan-pandangan tadi, fatwa-fatwa tadi sabit daripada seorang daripada para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah. Jadi disebut mazhab, walaupun perkataan mazhab kan mazhab memang merujuk kepada satu mazhab ni beberapa bahasa ulama lah. Ada yang disebut asalnya daripada ma dhahaba min ma dhahaba an, so kita sebut mazhab Syafi'i kan, ma dhahaba anis Syafi'i, maksudnya yang datang, apa yang datang daripada Syafi'i. Jadi ada sebut mazhab ni yang datang, yang pergi, yang mengikut dan sebagainya lah. Jadi asalnya ada seorang, lalu ada pengikut-pengikutnya. Itu kalau kita perbahasan takrif mazhab lah. Jadi kalau kita tengok takrif ni, dia bukan merujuk kepada kumpulan orang yang mengikut satu pandangan ni, tapi merujuk kepada pandangan itu sendiri, pandangan yang pada seorang yang keluar tu. Itu disebut kumpulan pandangan-pandangan ijtihad dan juga fatwa-fatwa fiqh yang sabit daripada seorang. Kita akan merujuk kepada seorang, maksudnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman.
Bukan perbahasan ni bukan merujuk kepada siapa yang mengikut Sayyidina Umar, siapa yang mengikut Sayyidina Abu Bakar, bukan, tapi merujuk kepada seorang-seorang sahabat itu sendiri. Wasahabi 'inda al-usuliyin huwa kullu man laqiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa lazimuhu zamanan tawilan. Sahabat dari sudut usuliyin, takrif sahabat dari sudut ulama-ulama usul fiqh, iaitu siapa mereka yang seseorang yang bertemu, laqiya, bertemu ni maksudnya berjumpa semuka. Penggunaan kali mana laqiya, maksudnya ada, sebab sebelum dulu kita waktu mula-mula dulu belajar, kadang ada orang sebut sahabat ni siapa yang hidup zaman Nabi, kan? Tak, bukan hidup zaman Nabi, tapi yang bertemu dengan Nabi. Orang yang hidup zaman Nabi tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, maka dia tidak dikira sahabat. Tetapi apabila orang tu hidup zaman Nabi, tak bertemu dengan Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat Nabi, dia jadi tabi'in. Itu sebab tu ulama guna perkataan yang tepat, laqiyah, yang bertemu dengan Nabi. Mu'minan bihi, dan beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Dan dia mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam, cuma dia tak sebut sini. Walazimuhu, dan dia melazimi Nabi, melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang panjang. Jadi daripada usuliyin, ulama usul-usul fiqh, ada 4 poin dia, iaitu mereka yang bertemu Nabi. Bertemu Nabi tu dalam keadaan dia beriman lah. Maksudnya kalau dia tak beriman, lepas tu dia jumpa Nabi, dia masuk Islam, dikira sekali beriman. Kemudian dia mati, matinya dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, dan dia melazimi Nabi pada waktu yang panjang. Jadi kalau kalau dia dia bertemu dengan Nabi tapi tidak dalam keadaan beriman, dia beriman selepas tu. Maksudnya jumpa Nabi waktu tu tak beriman, tapi selepas Nabi wafat ataupun selepas dia bersama Nabi, kemudian masuk Islam, mati dalam keadaan beriman, mati dalam Islam, tetap tidak termasuk dalam golongan sahabat. Tidak termasuk dalam golongan sahabat, tapi termasuk dalam golongan tabi'in bila dia bertemu dengan para sahabat. Okey. Kalau dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, beriman, tapi mati pun tidak beriman, mati pula tidak beriman, maka tidak termasuk juga. Jadi 3 syarat utama yang tiada, yang bukan tak hilang, maksudnya sepakat antara ulama usul fiqh dengan ulama muhaddisin. Sebab perbahasan tentang sahabat ni dia berkait dengan ulumul hadis. Jadi daripada sudut ulama muhaddisin, dia berbeza sikit. Kalau ulama muhaddisin dia tak sebut walazimu zamanan tawilan, tapi walau qalilan, laqiya walau qalilan, bertemu walaupun sebentar, sekejap, itu akan dikira sebagai sahabat. Maka kalau dalam tarjih wa ta'dil ataupun ilmu ulumul hadis, ilmu ar-rijal, ilmu rijal, maka takrif yang dipakai dari sudut ilmu tu adalah sudut ulama ulumul hadis, iaitu bertemu walaupun sekejap. Berbeza dengan ulama usulin. Jadi iaitu dalam ilmu rijal nanti dia akan bagilah siapa yang termasuk dalam level sahabat, maka dia ada penilaian dari sudut periwayatan hadis tu. Tapi berbeza dengan ulama usul fiqh, ulama usuliyin. Kenapa letak lazimuhu zamanan tawilan tu? Kenapa kena mesti melazimi Rasulullah SAW dalam waktu panjang? Sebab kita bila bincang pada tajuk mazhab sahabi atau qaul sahabi ni, maksudnya kita nak menjadikan sandaran hukum, nak menjadikan hujah, maka dia perlu kepada qaul yang sabit daripada orang yang betul-betul mendampingi Nabi. Okay? Kalau orang tu jumpa Nabi sekejap,
lepas tu dia buat ijtihad dia, maka itu tak dikira lah. Sebab dia tidak melazimi. Lazim ni maksudnya dia mendampingi Nabi dan mengambil ilmu-ilmu daripada Nabi. Dalam setengah kitab sebut dia disebut lama tu macam ni dari sudut urufnya sahabat tu mengambil ilmu. Dikenali sahabat tu dengan orang yang as-sahabah al-fuqaha. Dari sudut uruf sahabat. Dia ada list lah. Contoh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah dan sebagainya. Tapi kalau yang bertemu sekejap tidak dikira lah. Ada kan kisah dia bertemu sekejap dengan Nabi, sempat bertemu sekejap dengan Nabi. Lepas tu dia dari luar sekejap, lepas tu singgah sekejap. Siapa namanya anda lupa lah, tak ingat. Tapi dia datang nak jumpa Nabi. Nabi tak ada, Nabi tengah keluar perang. Lepas tu siapa Uwais Al-Qarni kan, nak jumpa Nabi. Sempat jumpa sekejap kan, itu tak sempat. Itu yang tak sempat. Tak sempat jumpa Nabi. Lepas tu balik sebab dah berjanji dengan maknya. Maka itu tidak dikira sahabat lah. Baik. Jadi kalau nak baca ataupun nak tengok list ijtihad ataupun fatwa-fatwa fiqh daripada sahabat, termasuk juga buat tabi'in, ada kitab dia Musannaf Al-Musannaf. Nama kitab dia Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah, karangan Ibnu Abi Syaibah. Dia ada dua Al-Musannaf ni, karangan Ibnu Abi Syaibah. Satu tak ingat. Boleh cari nanti kitab Al-Musannaf. Okey. Cakap ni faham Macam mana pula kalau orang yang cakap dia mimpi jumpa Nabi, lalu dia kata bila kan ada hadis sebut siapa yang mimpi jumpa Nabi dia adalah berjumpa dalam keadaan nanti dia berjumpa dalam keadaan yaqzah. Nak tengok mata ni, tapi macam itulah hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi dia mimpi tu dia sama macam dia jumpa berhadapan. Adakah jumpa tu dikira lelaki lah? Yaqzah sedar. Macam mana? Ada baca isu ni? Rasa baru kat ni isu ni. Isu Yaqzah ni. Macam mana? Hadis yang sebut siapa yang bermimpi menjumpa Nabi, dia berjumpa seperti dia berjumpa dengan Nabi itu pada keadaan Yaqzah. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Hadis tu mafhum dia. Tak ingat matan dia. Hadis tu Bukhari Muslim. Macam mana? Jadi kita hadis ni dia tak ada setengah hadis yang kita tidak boleh tengok semata-mata literal lah. Kena buka syarahnya, ulama syarah. Boleh tengok lah tulis dalam Minhaj, kitab Al-Minhaj karangan Imam Nawawi syarah Muslim kan, syarah Sahih Muslim. Antara menyebut kan dalam hadis tu dia ada tiga maksud lah. Sambil jawab ni Azan, ada tiga maksud ataupun tiga petunjuk. Yang pertama, ketika mana hadis tu diurutkan di dalam hadis tu Nabi sebutkan, maka dia menjadi petunjuk kepada orang yang tidak berjumpa dengan Nabi lagi. Bila khabar tu sampai kepada orang lain di luar Nabi, di luar kawasan yang Nabi duduk, maka dia menjadi petunjuk bahawa siapa yang di luar kawasan Nabi tu, bila dia mimpi tentang Nabi, maksudnya Allah memberikan petanda kepada dia, dia akan sampai satu masa dia akan berhijrah dan berjumpa dengan Nabi. Yaqzah seperti sedar. Ada yang antara makna yang lain yang ulama sebutkan adalah ianya petunjuk bahawa seperti mana kau nampak dalam mimpi tu, seperti itu juga kau akan nampak macam mana ketika di akhirat nanti. Di akhirat maksudnya dalam keadaan Yaqzah lah, setelah di akhirat. Sebab syaitan tidak boleh
Itu maksud dia. Yang ketiga sebut maksudnya itu akan mendapat syafaat daripada Nabi di waktu akhirat. Jadi maksud yaqzah itu, siapa yang mimpi jumpa Nabi, maka dia jumpa Nabi secara yaqzah tu. Bukan waktu mimpi tu sama macam yaqzah. Jumpa Nabi yaqzah ni sedar. Tapi maksudnya seperti mana kau nampak dalam mimpi tu Nabi, seperti itu jugalah waktu di akhirat nanti jumpa secara sedar. Gitu juga Nabi. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Itu. Faham? Jadi tak boleh nak cakap jumpa Nabi, dia kalau lagi-lagi kalau yang bukan mimpi. Ada orang mengaku mimpi ni aku suruh. Jadi dia cakap dalam mimpi Nabi ni ada power lain lah. Lagi teruk kalau yang tak mimpi pun, yang betul-betul sedar ni. Nampak? Nampak Rasulullah datang. Itu tak ada nas lagi dah support. Akan betul-betul jumpa Yaqzah sedar. Tadi tu hadis paling kurang ada mimpi Yaqzah kan. Tapi tu penafsiran tak betul. Ni lagi yang Yaqzah yang langsung tak ada tidur kan. Jadi itu tak ada lah. Kalau situ boleh jumpa kan. Maksudnya apa? Dia level sahabat lah, jumpa dengan Nabi. Tak betul lah. Baik. Akan masuk tajuk lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqal ulama'u ala annahu la khilafa fil akhdhi biqawli sahabi fima la majala lirra'yi aw ijtihadi fihi. Jadi dia lepas dia bincang takrif, dia dah masuklah kat sini. Ni tahrir mahal niza'. Tahrir mahal niza'. Faham tak tahrir mahal niza' ni apa? Faham tak? Tahriru mahalin niza'i. Tahrir bebas, mahal ni tempat, niza' ni pergaduhan, literally. Jadi tahrir mahal niza' ni maksudnya benda-benda yang terkeluar daripada poin perbahasan. Mahal niza' ni bila ada khilaf antara ulama', mesti ada mahal niza'. Ni mahal niza' ni ataupun maudhu' al-bahth. Maksudnya dia yang khilaf tu kat sini, ni kat sini. Jadi yang lain-lain tu jangan dok seret sekali masuk. Jadi tahrir mahal niza' ni maksudnya nak mengeluarkan benda-benda yang tidak termasuk dalam mahal niza'. Baik. Itu yang sebelum ni kata kan. Baru-baru ni lah isu liberation. Point dia adalah itu adalah pendidikan. Betul ke itu pendidikan ataupun itu sebenarnya agenda, bukan pendidikan sebenarnya. Point dia pendidikan. Jadi takrif perbahasan ataupun hujah-hujah tu di sekitar perbahasan itulah mahal nizaknya itu. Jangan masuk tiba-tiba masuk apa ini untuk apa ekonomi ke apa kan, masuk benda lain lah. Macam itulah. Baik. Jadi dia tahrir mahal niza', benda-benda yang tidak masuk dalam niza' khilaf ulama' dalam perbahasan mazhab sahabi. Jadi yang pertama disebutkan ulama' ni telah beriktifak, bersepakat bahawasanya tidak ada khilaf dalam mengambil kaul sahabat pada perkara-perkara yang tidak ada majal, tidak ada lapangan. Majal ni bukan majal orang lagi sebut majal aku ni tu majal ni maksudnya bidang, lapangan. Atau kat sini maksudnya tidak ada ruang lah untuk pandangan ataupun berijtihad padanya. Maksudnya kalau benda tu yang sahabat sebut ni adalah benda-benda yang memang usul dalam agama, benda prinsip dalam agama yang tidak ada ruang untuk kita berijtihad, bawa pandangan daripadanya, maka semua ulama sepakat itu adalah kaul sahabat yang diambil. Li'annahu min qabilil khabar at-tawqifi an sahibir risalati alaihi salatu wassalam. Kerana ianya dikira daripada khabar
yang tauqifi. Tauqifi ni maksudnya dah telah tetap lah, iaitu khabar-khabar daripada Nabi SAW, sahibul risalah. Maksudnya contoh sahabat sebut, kami ni dulu diperintahkan begini oleh Nabi, kami dulu ini dilarang untuk buat begini. Yang mana benda-benda tu, benda-benda yang perintah atau larangan Nabi tu benda-benda usul agama. Maka semua sepakat bahawa kalau sahabat ni diambil sebab dia bertepatan dengan usul agama. Ni yang pertama yang terkeluar daripada mahal nizam. Tak ada khilaf. Wala khilafa aidan fima ajma'a alaihi as-sahabah. Ajma'a alaihi as-sahabatu surahatan atau kana mimma la ya'rafu lahu mukhalif. Dan juga tidak ada khilaf pada perkara-perkara yang para sahabat telah berijma' ke atasnya. Sepakat, ijma' secara sarahah. Maksudnya memang semua sahabat dekat kes ni, masalah ni, semua sahabat ijma' bahawa inilah pandangan yang untuk masalah ni. Tak ada pandangan lain. Aukan Nabi Malayaraf, ataupun pandangan tu pandangan yang bukan secara jelas semua sahabat sepakat, tapi adalah sebahagian sahabat yang mengeluarkan pandangan tu, tapi tidak diketahui, la ya'rafu lahu mukhalif, mukhalifun, tidak diketahui mana-mana sahabat lain pun yang berkhilaf ataupun mengingkari ataupun menentang pandangan tu. Kalau kita belajar dalam bab ijma' tu, iaitu ijma' sukuti lah. Ijma' sukuti maksudnya bukan semua sahabat menyatakan inilah pandanganku, tapi sebahagian saja sebut, tapi tak tahu pun sebahagian lain ada tak yang mengingkari. Senyap je, tak pergi benarnya. Maka pada kes ni tidak ada khilaf bahawa ianya diterima sebagai qaul sahabi. Diterima sebagai qaul sahabi yang diterima. Faham tak? Ayat tu baik. Ianya diambil ataupun dipersetujui sebagai qaul sahabi yang boleh diterima sebagai hujah. Sebab bahasan kita ni nanti tak sebut benda. Qaul sahabi sebagai hujah. Cuma ada khilaf kat kes ni, iaitu kes ijma' tak ijma' ni. Ada yang kata adakah qaul sahabi yang ijma' sebahagian, ni ijma' surah. Ijma' surah tu dah lain lah. Ni ijma' yang sebahagian, tapi sebahagian lagi senyap, tak tahu adakah dia ingkar atau tidak kan. Yang khilafnya adakah ijma' itu dikira ijma' atau tidak, tu je. Tapi dikira qaul sahabi sebagai hujah, ya dikira. Okay, faham Katauri fil jiddah as-sudus, seperti apa ni, dalam masalah pewarisan nenek ni mendapat as-sudus, sudus daripada harta miras. Ini contohnya lah, benda yang dikira sebagai ijma' sahabat. Wala khilafa kadzalika fi anna qaul sahabi al-maqul ijtihadan laisa hujjatun ala sahabi akhar. Dan tidak ada khilaf juga bahawasanya qaul sahabat ni yang mana ia dinakalkan disebut sebagai ijtihad, ianya bukan hujah ke atas sahabat yang lain. Laisa hujjatan ala sahabi akhar. Bila sahabat berijtihad, maka ianya tidak menjadi hujah untuk menjatuhkan ijtihad sahabat yang lain. Jadi Abu Bakar berijtihad, ini pandangan Abu Bakar. Betul, Sayyidina Umar berijtihad, ini pandangan Sayyidina Umar. Maka pandangan Sayyidina Umar tu tidak menjatuhkan ijtihad sahabat yang lain. Sebab tu ada kaedah fiqh sebut al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak menafikan atau menjatuhkan ijtihad lain. Lianna sahabata ikhtalafu fi kathirin minal masail. Kerana para sahabat ni dia berikhtilaf pada banyak masalah.
walau kana qaulu ahadahum hujjatun, walau kana qaulu ahadihim hujjatan ala ghairihi la lima ta'ti minhum hadzal khilaf. Kalaulah qaul salah seorang daripada sahabat ni dikira sebagai hujah ke atas yang lainnya, ke atas sahabat lain, lagi buat apa datang kepada kita khilaf-khilaf ni. Kalaulah hujah, maksudnya buat apa ada khilaf kan, macam wa innamal khilafu fi fatwa sahabi bil ijtihadil mahdhi binisbati littabi'i wa man ba'dihi hal yu'tabaru hujjatan syar'iyyatan aw la. Adapun yang khilaf ni tahrir, ni mahal nizak kita. Ni mahal nizak dia, maudhu bahasan dia. Yang khilaf tu adalah fatwa sahabat, yang mana fatwa tu adalah ijtihad al-mahdhi, ijtihad semata-mata. Mahdoh ni suci ataupun suci lah, maksudnya ijtihad tu memang ijtihad, pure ijtihad daripada sahabat, bukan ada sandaran ataupun nasab kepada hadis Nabi kan. Contoh macam yang tadi tu, bila yang pertama tadi kan, bila sahabat sebut ini adalah apa yang Nabi suruh kami kan. Ini ijtihad, bukan nakal-nakal, tapi ijtihad. Jadi kalau ijtihad sahabat ni, adakah nisbahnya kepada tabi'in, pada tabi'in, iaitu selepas pada sahabat dan juga selepas daripada tabi'in sampai hari akhir ni, adakah perlu mengikut ijtihad sahabat tu? Adakah boleh dari sudut kita selepas sahabat ni, zaman selepas sahabat ni, mengiktibar ianya sebagai hujah syarak ataupun tidak? Itu mahal nizak dia. Faham maksudnya bukan antara sahabat, tapi mahal nizak dia kita ni, golongan selepas sahabat, mula daripada tabi'in sampailah ke kita sekarang ni, sampai akan datang ni, bolehkah atau perlu kita mengikut pandangan sahabat ni, ataupun tak boleh ke, ataupun boleh, adakah ia pandangan sahabat ni dikira sebagai hujah syarak ke atas kita? Jadi itu mahal nizaknya. Jadi pada kes ni ada dua pandangan ulama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Zali di sinilah, Ara'ul ulama'i fi madhhab ashabi. Gunakan ittijahan masyhuran fil amali bi qauli sahabat. Di sana ada dua ittijah, dua pandangan yang masyhur dalam beramal dengan qaul sahabi. Maksudnya dua pandangan yang masyhur ni, ada pandangan lain, ada lagi pandangan. Cuma dua ni lah yang disebutkan pandangan yang masyhur. Yang pertama, al-qaulul awal li Syafi'iyah wa jumhurul Asy'ariyah wal Mu'tazilah wa Syiah. Syafi'iyah kat sini ni qaul jadid lah, Syafi'i pada qaul jadid. Wa huwa anna madhhab as-sahabi laisa hujjatan mutlaqan. Bahawasanya ini pandangan pertama lah, iaitu mazhab sahabat ni bukan hujah syarak secara mutlak, tak terimalah. Pandangan ni je pandangan yang dirojihkan ataupun yang dipakai oleh Al-Imam Al-Ghazali, disebut dalam kitabnya Al-Mustasfah, Al-Imam Al-Amidi, Ihkam Al-Amidi, Ibnul Hajib dalam Mukhtasar Al-Muntaha, Mukhtasar Al-Muntahi. Ni pandangan-pandangan ni ulama-ulama yang menerima pandangan ni lah. Adapun pandangan yang kedua, wal qaulu tsani lil Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Termasuklah juga Syafi'i pada qaul qadim. Tadi kalau jadi qaul qadim ni iaitu pandangan yang tidak pandangan yang menerima ini sebagai hujah, wa anna madhhab as-sahabi hujjah syar'iyyah. Pandangan sahabat ni ataupun mazhab sahabat ni adalah hujah yang syarak, diterima sebagai hujah syarak.
Yang termasuklah yang merojihkan ni adalah ataupun menerima qaul sahabi ni sebagai hujah, Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Faqih wal Mutafaqih, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kitab I'lamul Muwaqqi'in. Imam Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi, kitab Al-Muwafaqat. Ada lagi pandangan lain, dua pandangan ni lah. Ada lagi beberapa pandangan lain terhadap kes boleh jadikan hujah atau tidak ni. Antaranya daripada mazhab Asy-Syafi'i pada qaul jadid. Salah satu pandangan mazhab Syafi'iyah pada qaul jadid sebut iaitu diterima sebagai hujah syarak sekiranya ianya bertepatan dengan qiyas. Hujjatun syar'iyyatun idza wafaqal qiyas. Idza wafaqal qiyas. Jadi qaul sahabi itu kalau dia bertepatan ataupun bersepakat dengan kaedah qiyas, maka dia terima sebagai hujah. Dan juga pandangan lain yang disebut idza khalafal qiyas. Ini yang keempat lah, diterima sebagai hujah syarak idza khalafal qiyas. Disebut juga yang kelima, diterima qaul sahabi itu sebagai hujah syarak pada Abu Bakar dan Umar saja. Yang keenam disebut diterima sebagai hujah syarak qaul sahabi ini pada Khulafa' Rasyidin, iaitu empat khalifah tu, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Itu saja yang diterima sebagai hujah syarak. Itu antara pandangan-pandangan yang ada lah. Cuma pandangan yang kelima dan keenam tadi tu tidak disebutkan siapa mazhab mana yang terima dia tu. Sebab Imam Ghazali disebut qaul al-qaum. Qaul al-qaum dalam Mustasfa tersebut. Kaum ni bila sebut, kalau kita baca dalam kitab-kitab usul fiqh, bila disebut qaul al-qaum, maksudnya berkata satu puak ni tapi dia tak tahu puaknya apa. Siapa yang bersama pandangan, cuma pernah ada pandangan tu, macam tu lah. Jadi hari ni kita fokus pada dua ni lah, iaitu yang terima, yang tolak secara mutlak, dan juga yang menerima sebagai hujah. Istadlal al-fariqul awal bi anna qaul sahabi mujarrad. Kumpulan yang pertama yang menolak tadi tu secara mutlak, iaitu qaul sahabi ni bukan hujah secara mutlak. Mujarrad ra'i fardi ijtihadi sadirun min ghairi ma'sum. Ijtihad disebut qaul sahabi ni semata-mata adalah semata-mata pandangan individu yang berijtihad, min ghairi ma'sum, yang datang daripada yang bukan maksum. Wa kullu mujtahid yajuz al-khata' wa sahwu alaihi. Sedangkan para mujtahid, maksudnya selain daripada Nabi ni harus padanya kesilapan dan juga lalai lah. Maksudnya selain daripada Nabi tidak maksum. Yang maksum hanyalah Nabi saja, yang tidak ada kesalahan, hanya Nabi saja. Maka bagaimana nak menjadikan hujah syarak daripada kata-kata orang yang kemungkinan buat salah? Itu hujah dia lah. Wali anna sahabata kanu yaqarruna tabi'ina ala ijtihadihim. Kerana para sahabat sendiri, mereka sendiri sebutkan atau mereka sendiri mengaku, mengikrar, yaqarruna, mereka sebutkan sendiri, mereka berikrar sendiri, mereka mengaku sendiri kepada para tabi'in ke atas ijtihad mereka ni boleh jadi salah. Bukan ahli tabi'in ara'an mukhalifatan li madhhabi sahabi.
Dan ada juga para tabi'in yang pandangan mereka berkhilaf, berbeza dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat. Falau kana qaulu sahabi hujjatan ala ghairihi lima saqali tabi'i hadzal ijtihad. Kalaulah qaul sahabi ini hujjah ke atas orang yang selepasnya, iaitu ke atas tabi'in, jadi buat apa ada ijtihad daripada para tabi'in ni? Faham tak? Kalaulah kalau sahabat itu hujah, kenapa para tabi'in berkhilaf? Ada muncul ijtihad yang berkhilaf daripada ijtihad ataupun qaul tabi'in. Maka sebab itu dia kata, sebab ada khilaf itulah antara tabi'in dan juga qaul sahabi, maka qaul sahabi ni tidak boleh menjadi hujah syarak secara mutlak. Wali ankara alaihi sahabi mukhalifatuhu fahada ala fahada Ali radhiyallahu anhu tahakama fi dar'in lahu. Okey, ni disebutkan wali ankara alaihi sahabi. Dan para sahabat sendiri pun kalaulah tak habis tadi, kalaulah para tabi'in ni kalau sahabi ni hujah kat atas para tabi'in, jadi buat apa ada ijtihad para tabi'in, ijtihad para tabi'in yang berbeza. Kalau dia hujah kalaulah ianya kaul sahabi ni sebab hujah syarak, maka pasti para sahabat ni akan mengingkari ijtihad para tabi'in yang berkhilaf ni. Tapi ada juga para sahabat yang mengikut ijtihad tabi'in walaupun dia sahabat. Maksud dia, contoh ni dalam kes Sayyidina Ali, dia nak berhukum pada kes dar' ni apa, baju besi, baju perisai tu yang milik dia, wajadaha ma'a Yahudi, yang mana dia dapati baju besi dia tu ada bersama Yahudi, seorang Yahudi, ila qadhihi Shuraih. Dia bawa kes ni pada Qadhi Shuraih. Jadi Qadhi Shuraih ni tabi'in, Sayyidina Ali ni sahabat. Jadi dalam kes ni Sayyidina Ali dia datang ke Qadhi Shuraih cakap, Yahudi ni dia curi baju besi aku. Jadi Qadhi Shuraih sebut, kalau kau nak kata dia curi, bawa saksi kau, saksi. Jadi Sayyidina Ali sebut, ada saksi aku, Hasan. Hasan mana? Hasan banyak kan. Hasan ni anak aku ni, Hasan anak aku. Oh ya, kalau Hasan anak kau ni tak boleh. Jadi kalau kita faham itu fiqh Sayyidina Ali, anak ni boleh menjadi saksi kepada bapa. Tapi kalau Qadhi Shuraih tabi'in, tabi'in ni disebut anak tidak boleh menjadi hujah, anak tidak boleh menjadi saksi kepada bapa. Adalah hujah yang tadi sebab dia ada konflik of interest dan sebagainya kan. Pasti anak nak menangkan bapa dan sebagainya. Contoh dia. Jadi perbezaan ini menunjukkan bukti bahawa para tabi'in pun ada ijtihad yang berkhilaf dengan sahabat. Dalam kes ni sampailah Yahudi ni masuk Islam, sebab dia nampak keadilan Islam kan. Faqalafa aliyan fi raddi syahadah fi raddi syahadati ibnihi al-Hasan lahu lil qarabah. Wa kana Ali yara jawaz syahadati ibni li abihi. Ali kata boleh anak jadi saksi pada ayah, tapi Shuraih kata tak boleh. Wa khalafa Masruq Ibnu Abbas fi nadri bi dhabhil walad, dan telah berkhilaf Masruq ni nama orang, bukan Masruq orang yang dicuri. Masruq ni tabi'in,
tabi'in. Dia anak murid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat. Jadi Masruq ni dia berkhilaf dengan guru dia Ibnu Abbas pada kes nazar untuk melakukan zabah, melakukan korban apabila dapat anak, bizafil walad, dapat anak, bukan sembelih anak tapi nazar untuk sembelih bila dapat anak. Fa'aujaba fihi Masruqun syatan. Maka Masruq ni dia mewajibkan satu syat je, satu kambing je. Adapun wa'aujaba Ibnu Abbas, adapun Ibnu Abbas dia mewajibkan fihi mi'ah minal ibil, 100 ibil, 100 unta. Beza. Sedangkan Masruq ni adalah murid Ibnu Abbas. Faqala Masruq, maksudnya dalam nazar ni disebut, tak sebut berapa kambing dia nak, dia sebut aku nanti nak korban lah bila dapat anak. Jadi sebutan yang mutlak, tak ada qaid apa-apa tu. Masruq dia kata satu syat je, satu kambing je. Adapun Ibnu Abbas kata 100 ibil. Maka Masruq berkata laisa waladahu khairan min Ismail. Laisa waladuhu khairan min Ismail. Bukanlah anak orang yang bernazar ni lebih baik daripada Ismail. Sedangkan Nabi Ismail tu bila Allah tukarkan tu dengan seekor kibas saja. Tak ada sampai tukar dengan seekor kibas atau 100 kibas atau 100 unta kan. Disebut. Maka bila Masruq sebut macam tu, faraja'a Ibnu Abbas ila qauli Masruq. Ibnu Abbas pun dia menarik balik pandangan dia dan mengiyakan qaul Masruq. Jadi ini bukti, maksudnya khilaf pun berlaku antara sahabat dan tabi'in, dan ada yang khilaf yang para sahabat pun mengikut tabi'in. Satu lagi, wa kana Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu idza su'ila an mas'alatin yaqul, Anas bin Malik ni bila ditanya tentang satu masalah, Anas bin Malik ni dia antara para sahabat yang akhir-akhir lah, sahabat yang akhir. Maksudnya dia yang antara sahabat yang lambat mati, lambat meninggal, lambat wafat. Jadi dia kata apa, bila dia tanya, dia akan cakap kau tanyalah pada Maulana Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni antara kibaru tabi'in, tabi'in yang banyak bermulazamah dengan sahabat. Kalau dari sudut ulumul hadis, dia ada kibaru sahabah, dia ada sahabat, lepas tu dia ada kibaru tabi'in, ada tabi'in, ada sigharus tabi'in. Tu dia level lah. Kibaru tabi'in ni biasa tabi'in yang riwayat hadisnya diterima walaupun periwayatan tu adalah riwayat mursal. Sanad tu sanad yang mursal. Kan kalau ikut hukum asal, bila hadis tu sanad dia sanad yang mursal, maksudnya sahabat tidak disebutkan. Para tabi'in ni terus cakap anir Rasulullah SAW qala Nabi SAW. Sedangkan dia tidak mendengar Nabi menyebutkan hadis tu, tapi dia sahabat. Dia tak sebutkan nama, tapi dia tabi'in dan dia tidak menyebutkan nama sahabat. Kalau ikutkan asalnya adalah dhaif, hadis tu akan dikira sebagai dhaif. Tapi apabila kibaru tabi'in, sebagian ulama dia menyebutkan kibaru tabi'in hadis mursalnya diterima. Sebab apa? Adalah sebab-sebabnya. Antara sebab dia mulazamah dengan banyak sahabat, dan sahabat ini mulazamah, termasuklah diri dia tu adalah termasuk dalam yang thiqah. Antara inilah Hasan Al-Basri, antara yang lain Said bin Musayyib dalam mazhab Syafi'i. Itu yang diterima oleh dalam mazhab Syafi'i lah. Itu perbahasan ulumul hadis lah, kita boleh ulang kaji balik. Jadi Hasan Al-Basri ni disebut antara kibar tabi'in, Sayyidut tabi'in anda jamaah.
Jadi Anas bin Malik pun kalau ditanya, dia akan apa? Sebut kau rujuk ni Hasan Basri ni. Sedangkan Hasan Basri tu adalah tabi'in. Fa hadha dalilun ala anna qaul sahabi laisa bihujjatin ala ghairi. Maka ini dalil ataupun hujah bahawasanya qaul sahabi ni bukanlah hujah ke atas orang-orang yang selepasnya. Wastadallal fariqu tsani, dan kumpulan kedua yang mengatakan ianya hujah, dia beristidlal dengan bi anna sahabi wa in kana ardatun lil khata' fi ijtihadihi ka ghairihi min al mujtahidin illa anna al ghaliba muwafaqatun qawluhu lil haqqi was sawabi. Disebut bahawasanya sahabat-sahabat ni walaupun wa in kana aratun, walaupun dia ni terdedah dengan kesalahan-kesalahan dalam ijtihad dia, seperti mana para mujtahid yang lain sama juga akan terdedah persilapan. Cuma para sahabat ni berbanding dengan para mujtahid yang lain yang bukan sahabat ni, secara ghalibnya, secara ghalibnya para sahabat ni dia muwafaqah, dia lebih dekat ataupun lebih tepat dengan hak dan yang betul. Sebab apa? Sebab para sahabat ni dia melazimi Nabi dan sebagainya. Sebab sini likamali ilmihi bil lughati wa adalatihi wa fadlihi, kerana kesempurnaan ilmunya dengan ilmu lughahnya dan keadilan dia dan kelebihan dia. Wa kathratu itla'ihi ala asbabin nuzulil ayah, kerana banyaknya para sahabat ni dia ada waktu sebab nuzul ayat tu kan. Wa wurud, dan dia ada dalam ketika sesuatu hadis hadis tu diwurudkan oleh Nabi kan. Wa musyahadah tasarrufatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga saksi kepada muamalat-muamalat yang dilakukan oleh Nabi. Wal ilmu bi maqasidis syariah, dan dia juga antara orang yang alim dengan maqasid syariah. Wa hadhihi khasa'is lahu, maka ini semua ni adalah khasa'is, kelebihan para sahabat yang membuatkan qaul dia ni walaupun ada terdedah dengan kesilapan seperti mujtahid yang bukan sahabat, tapi ia lebih dekat dengan kebenaran dan juga yang hak, sebab kelebihan-kelebihan ini lah, dekat dengan Nabi dan sebagainya. La yusyarikuhu fiha mujtahidun akhar, yang mana sifat-sifat semua ni tadi tidak ada pada mujtahid-mujtahid yang lain yang bukan sahabat. Fayakunu qawluhu rajihan bin nisbati li baqiyatil mujtahidin fayamalu bihi. Maka jadilah qaul para sahabat ni yang rajih, lebih rajih berbanding dengan mujtahid mujtahid lain yang bukan sahabat. Maka qaul mereka ni, qaul sahabat dia amalkan. Ini hujah secara ringkas lah yang dibawakan oleh Al-Fatih Ad-Dutur Wahbah Zuhaili dalam kitab ni, hujah dua kumpulan ni. Tapi kalau kita kaji lagi banyaklah. Dia sebenarnya ni banyak hujah-hujah yang hujah akli, bukan hujah nakli. Kalau hujah nakli ni boleh buka kita lain lah. Antaranya kalau yang kelompok ataupun kumpulan ulama yang kata diterima sebagai hujah, dia akan sebut dalam ayat Quran pun disebut apa ni, kena ikut sahabatku dan sebagainya. Adalah hadis sebut khairul qurun qarni, semua yang sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian yang selepas aku, kemudian selepas aku. Banyak lagi hujah-hujah lain lah. Itu boleh buka kita lain nanti. Cuma secara asasnya faham. Ini paling asas sekali. Kenapa pandangan yang pertama dia berpandang begitu, apa hujah mereka, dan yang pandangan kedua terima apa hujah mereka. Wa dhahir, cara zahirnya anna ra'ya as-sahabi yufiduna fi tarjih ijtihadin ala akhar.
secara zahirnya pandangan ataupun ra'yi sahabat ni, ataupun qaul sahabat ataupun mazhab sahabat ni, boleh kita gunakan untuk mentarjihkan ijtihad yang lain. Maksudnya menyokonglah, bukan sebagai hujah. Jadi Syekh Wahab Zaili dia lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan ini tidak diterima sebagai hujah syarak, tapi ianya boleh diterima untuk menguatkan pandangan. Maksudnya dalam kes tu ada satu pandangan ni, dan pandangan ni dia ada hujah daripada ataupun nas syarak, nas daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada qaul sahabi. Jadi qaul sahabi tu boleh dijadikan hujah untuk menguatkan pandangan tu. Lakinnahu la ya'uddu dalilan syar'iyyan. Akhirnya tidak boleh dijadikan sebagai dalil syar'i, dalil syarak. Yajibul amal bihi, yang wajib kita beramal dengannya. Kalau kitab wa sunnah, ya, seperti mana Al-Quran dan Sunnah. Lianna al-hujjah tahtaju dalilin sarihin min Al-Quran wa Sunnah. Kerana penghujahan memerlukan kepada dalil yang sharih daripada Al-Quran dan Sunnah. Wala dalila fihi ma ala ittiba'i ara'i sahabat. Apabila penghujahan, kita nak cakap autoriti ataupun penghujahan satu benda tu dikira sebagai hujah syarak, perlukan dalil yang sharih daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada kes qaul sahabi ni tidak ada dalil, satu dalil pun daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan supaya mengikut ittiba' ara'i sahabat, ikut pandangan sahabat secara sore, secara jelas. Tapi kalau yang dalil-dalil yang anda sebut tadi tu, dia sebut secara sore lah, ataupun dilalahnya dilalah imak, dilalah petanda, dia bukan dilalah yang sore. Macam tadi, sebaik-baik kurun adalah kurun aku dan kurun selepas aku. Dia tidak menyebutkan ikut orang selepas aku. Sebut khairul qurni, yang terbaik tu kurun aku, kurun selepas aku. Maksudnya boleh difahami secara mafhumnya, lepas bila tak ada hujah daripada Al-Quran Sunnah, yang kena rujuk selepasnya adalah para sahabat lah. Ikutlah para sahabat. Itu secara mafhumnya, tidak sebut secara jelas. Kalau secara jelas pun ada dalam hadis Uzaifah, apa hadis tu? Ada yang zaman tu, lupa dah, tak ingat pula. Tadi ingat bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Bila sahabat tanya nak buat apa dalam situasi akhir zaman ni, Nabi sebut beramallah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Peganglah addu 'alaiha bin nawajis, peganglah dengan sunnah-sunnah ni dengan geraham, kan? Nabi sebut sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maksudnya ini antara hujah golongan yang katakan khulafa'ir rasyidin lah tadi, 4 tu yang boleh menjadi hujah syarak, yang pandangan yang kelima tu. Cuma dia pun tak sebut secara jelas ittiba' tu, ikutlah, tapi sebut beramal, boleh beramal. Itu perbahasan secara detail nanti. Wa qad dalla dalilu al-fi'liyu kama taqaddam ala mukhalafati tabi'in. Dan ada dalil yang dalil fi'li daripada para tabi'in dan seorang selepasnya, kama taqaddam, seperti sebelum ini, yang mana ianya mukhalafah dengan sahabat, mukhalafatu tabi'in li sahabah. Para tabi'in ni mukhalafah dengan sahabat dalam ijtihad mereka, ijtihad mereka secara individu. Maksudnya para tabi'in pun boleh berkhilaf. Maksudnya tak semestinya kena ikut, ataupun tidak semestinya kalau sahabat ini menjadi hujah syarak. Walau kana madhhabus sahabi hujjatan la wajaba 'ala tabi'in ittiba'uhu. Kalaulah mazhab sahabi ni dikira sebagai hujah syarak secara mutlak, maka wajiblah para tabi'in untuk mengikut kaul-kaul ataupun mazhab sahabi tu. Wa wuqu'uhum fil ithmi wal ma'siyati halal mukhalafah. Dan kalaulah mereka mukhalafah
maka mereka akan termasuk dalam golongan yang berdosa dan juga membuat maksiat. Baik. Jadi ini bincangan tentang qaul sahabi ataupun mazhab as-sahabi. Jadi Syekh Al-Fadhil Dr. Wahbah Zuhaili dia lebih cenderung kepada ini bukan hujah syarak lah. Cuma kalau kita buka-buka kitab-kitab penulisan para ulama, memang banyak yang ulama muasyirin yang berbeza. Cuma Ana secara personally ianya boleh dijadikan hujah sekiranya bertepatan dengan kias tadi yang lama. Dan paling utama, paling besar sekali Ana lihat pada masalah-masalah yang konteks muasir yang tidak dibincangkan dalam mana-mana kitab ataupun kitab turun secara spesifik. Contoh dalam permasalahan berkaitan dengan politik, ekonomi, memang nak tak nak memang kita kena menjadikan ijtihad sahabat ni sebagai panduan pada perkara-perkara yang tidak ada nas. Walaupun kita pandangan ia tidak diterima sebagai hujah syarak, tapi memang kena lihat ijtihad para sahabat. Terutama Sayyidina Umar sekali. Sayyidina Umar banyak bersiap dalam perkara-perkara ekonomi dan politik, kan? Yang kita dah cerita sebelum ni, kan? Terutama dalam bab cukai, kan? Cukai kharaj. Macam mana Sayyidina Umar satu ketika di bawah satu kawasan jajahan Islam, kawasan di bawah naungan kerajaan Islam waktu tu, dan kerajaan tu dia orang-orang kafir, bukan Islam lah. Dia sebut dekat Sayyidina Umar, aku lebih sanggup untuk bayar cukai kepada engkau berbanding aku duduk bayar cukai di bawah Rom. Sebab dia rasa keadilan Islam lah macam tu. Sebab cukai ni tuqadu min agniyaihim wa faturadu ila fuqaraihim. Ambil daripada orang kaya kat kawasan tu, bagi kat orang miskin kawasan tu kat. Beza dengan Rom, kan? Ambil kat kawasan-kawasan yang dia dah jajah ni, bawa pergi Rom, bangunkan Rom. Jadi dia rasa keadilan Islam dan pembangunan Islam sendiri. Sebab tu zakat ni kita kat Malaysia ni diuruskan by negeri. By state, bukan federal. Zakat tu bukan negara yang uruskan. Sebab memang itu undang-undang atau hukum dia. Jadi sama juga cukai. Sebab zakat ni adalah sistem cukai Islam. Jadi cukai ni secara khususnya zaman Nabi tak ada yang sebut cukai GST apa, maksudnya dia tak ada. Jadi bila tak ada ni, benda yang tak ada nas ni pertama sekali kena kias. Jadi Sayyidina Umar sendiri waktu tu beristihad bila diminta untuk menaikkan cukai. Bila ni orang kafir ni, kafir kat kawasan tu, anda tengok nama kawasan dia, sebut kepada Sayyidina Umar, aku tak nak bayar cukai kepada Rom, aku lagi sanggup duduk bawah kau, kan? Sebab aku dah rasa keadilan. Dan dia lihat waktu tu negara dia, tempat dia tu membangun, dia nak minta naikkan cukai. Jadi Sayyidina Umar sebut boleh, tapi tidak boleh melebihi zakat. Sebab dikias dengan zakat. Benda tak ada nas cukai tu dikias dengan zakat. Itu antara ijtihad Sayyidina Umar. Dan banyak lagi lah sistem kharaj dan sebagainya. Memang kadang-kadang kita nak tengok, kalau masalah ekonomi hari ni, bila kita nak cari penyelesaian ni, memang kena rujuk daripada ijtihad para sahabat. Sebab tu Imam Syatibi antara ataupun kita boleh sebutkan sebagai pelopor ataupun bapa perbahasan ataupun pembahasan dirosat tentang al-maslahah, dirosat tentang maqasid. Jadi antara yang guru kuliah kami sebut, kan, memang para sahabat ni antara yang banyak yang faham tentang maslahah ataupun maqasid syarak, seperti mana disebut dalam ni. Sebab tu bahasan yang tidak ada nas memang kena lihat daripada ijtihad para sahabat. Jadi Imam Syatibi antara yang menyebutkan qaul sahabi ni sebagai hujah. Itu bergantung pada masing-masing lah. Cuma memang ada, kalau kita kaji secara mendalam, itu nanti kita buat kajian-kajian, kajian,
pada satu masalah. Kadang ada masalah-masalah yang tidak disebutkan atau tak ada dalil nas atau Quran atau sunnah. Kadang kita memang merujuk kepada mana-mana asar ataupun kaul-kaul sahabi. Itu realitinya lah. Last sekali, kalau siapa nak baca lebih lagi, boleh antara kitab boleh cari qaul sahabi wa hujjatu amal bihi. Ini risalah doktorah oleh Dr. Anas Muhammad Fahuji. Banyak lagi lah kita boleh cari. Itu antaranya lah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ada? Jadi kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai sini saja. Lepas ni kita masuk tajuk lain lah. Tapi kalau ada soalan atau tak faham ataupun keliru, boleh jangan segan silu untuk PM lah. Masalah kita boleh bincang. Kalau ada yang nak sebut ni salah, nak betulkan pun tak ada masalah. Kita budayakan tegur-menegur, betulkan mana yang salah. Jangan duk terima je walaupun salah kan. Wallahu ta'ala alam. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-As.